Okay, sebab dah 11 suku, kita start juga lah. Kita pun dah ada 1, 2, 4, 5, 7 orang lah. Okay, jadi apa khabar semua? Kami daripada pelajar Universiti Putra Malaysia, UPM, Bachelor Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi, nak memberi pendedahan tentang sensor dan IoT untuk ekosistem paya bakau, ataupun dalam bahasa Inggeris Sensor and IoT for Mangrove Ecosystem. Jadi kami akan menerangkan macam mana sensor dan IoT berfungsi dan macam mana kita nak pakai dalam ekosistem paya bakau. Okey, jadi tanpa berlengah lagi, kita akan mulakan program ini. Kita mulakan program dengan kita Al-Fatihah. Okey, jadi sebelum kita ke agenda, kita akan memperkenalkan diri kami dulu. Okey, kami daripada Kumpulan 1 untuk program untuk mata pelajaran Engineering and Society. Okey, jadi saya Muhammad Azman. Okey, saya Amir Zuhai. Hai, saya Umay Farah, boleh panggil Umi je. Hai, saya Nur Farizati, boleh panggil Farah. Hai, nama saya Nurul Hadirah, boleh panggil saya Dira. Hello, nama saya Nak Atika, just boleh panggil saya Atika. Okey. Semua sihat ke? Semua sihat ke tak ni? Okey semua okey. Sihat. Tak ada problem ke? Sihat. Okey. Sihat, Dah makan ke belum? Dah. Oh, bagus. Tahu kan dah? Hari ni. Okey. Dah semangat dah ni nak join webinar pagi ni. Semangat terlebih. Semangat terlebih. Oh, Alhamdulillah. Bagus, Siapa yang bersemangat tu kita bolehlah bagi hadiah. Macam tu. Mesti confirm dapat nanti. Ada hadiah ya nanti. Itulah. Ada hadiah nanti kat ujung. Semua jangan malu-malu nak cakap. Buka je mic, orang okey je. Tak nak buka mic. Kita tak orang adalah. tak siapa yang. Nak perempuan tak santai je. ada. Santai je. Nak cakap je. Okey, kita start dengan agenda lah So semua macam dah 18 orang. So macam 6-7 orang dah masuk So mana yang baru masuk tu kita akan start lah dengan agenda kita. Firstly kita akan introduce session. Session kita yang dekat bawah tu ada paya bakau, sistem, ada Arduino and sensor. So yang Mangrove Ecosystem ni, agenda kita ni nak cakap pasal paya bakau, ekosistem, macam mana paya bakau sistem tu berfungsi. Yang ketiganya ialah tentang Arduino dengan sensor. Mungkin ada yang tahu pasal Arduino, ada yang tak. So Arduino ni adalah yang tahu. So sensor ni ialah pengesan lah. Yang ni akan sekarang detail nanti. Yang keempat ni Internet of Things atau nama singkatan dia IoT. Dalam sebenarnya internet pelbagai benda. So yang ni maybe kebanyakan orang tak pernah dengar lah benda ni. Tak apa, nanti diterangkan oleh Kak Uhu dengan Kak Farah. So yang kelima, ini public assessment. So kita orang akan assessment tentang menilai kefahaman korang dengan kita bermain game Kahoot. Ada 20 soalan. So siapa yang menang akan dapat hadiah. Tapi untuk Kahoot ni kalau yang siapa yang pernah main dia akan tahulah kita perlukan phone juga. Kalau boleh ada phone lah, kalau tak boleh kita akan pakai laptop je lah untuk buat Kahoot nanti. So yang last kali kita ada session fotografi. Yang ni minta tolonglah semua lelaki dan perempuan bersedia untuk buka kamera lah. Last minta kerjasama untuk kita tangkap gambar. Okay, kita masuk dekat paya bakau ekosistem. Ini diterangkan oleh Kak Dia. Okey, so hari ni akan nak tanya sebelum kita mula. Ada orang pernah tengok tak paya bakau? Adik-adik, tahu tak paya bakau tu macam mana? Pernah. Pernah. Pernah pergi ke?
Dah pergi? Oh, okay. Boleh next slide, Amin? Okay juga. Okay, jadi sekarang Sorry orang kita nak tengok dulu. sikit. So Amir boleh play video. Okay, sekejap So yang ni kita akan tengok macam mana pai bakau tu lah. Kita bagi pendedahan tu, pai bakau. Ada video dia. Mangrove swamp. The word mangrove Boleh comes dengar, from a semua? Guarani word meaning twisted tree. Boleh. Underwater, mangrove roots look like a twisted Okay. mass of vegetation. The many roots stabilize the sand and mud. Ocean water and fresh water mix here. The mix is full of nutrients, fish and crustaceans. Plants have adapted to the lack of oxygen and easily reproduce, turning the swamp's floor into a tangle of vegetation. The area under the water is a labyrinth, and above the surface, it's an aquatic jungle. Many other leafy and woody plants thrive in addition to the mangroves. This is a habitat for great quantities of vegetation and many animals as well. A snake slithers along a mangrove limb. Is he looking for some eggs for breakfast? Or for a distracted rodent for an appetizer? Jadi yang ni lah kita tengok dekat video tentang pai bakau. Biasanya korang dah kenalkan pai bakau macam mana. Dia punya akar, dia punya pokok dia macam mana. So nanti dia akan terangkan oleh Kak Dira lah macam mana pai bakau ni berfungsi semua. Okay, jadi sebelum kita teruskan, akan nak tanya, korang okey je ke kalau dalam webinar hari ni kita guna dua bahasa? So kita gunakan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okay. Ke ada yang nak Okey je. semua bahasa Melayu Okay. ke Alright. ada yang nak semua bahasa Inggeris Kalau tak faham tanya je. Kalau Inggeris tu tak faham ke apa tanya je. ke macam mana? Dah tengok ke? Kalau korang nak tanya, just tanya je tau. Okay, so tadi korang dah rupa je dekat, selalunya ada dekat kawasan pantai semua tu. Jadi sekarang akak nak share dengan korang apa benefit yang kita dapat daripada kewujudan pai bakau ni. Okay, so kita tengok dalam slide wood. Okay, kita nak tahu pai dia ni keras dan juga kuat. Kayu dia ni kita akan selalu guna sebagai kayu juga. Dekat persekitaran pai bakau ni, dekat dalam dunia ni ada lebih kurang 120 juta manusia. Lebih kurang 120 juta orang. Kewujudan pai bakau ni dia boleh mendatang 3,000 sehingga Dira ada masalah internet sikit. hello. Okey, kejap Ada macam masalah sikit. Okay, so kita ulang balik Okay, jadi sekarang korang dengar ke? Dengar. Okay. So sekarang ni akak nak share dengan korang apa
Jadi Abang Bernard, soalannya adalah apa benefit yang kita dapat dengan kewujudan ekosistem ni dekat dalam dunia. Okay, so kalau kita tengok dalam slide, kita tengok mula-mula sekali daripada segi kayu paya bakau ni. Okay, kalau kita tahu kayu paya bakau ni disebabkan dia ni terlampau kuat, so dia boleh kita gunakan sebagai kayu balak ataupun kita jadikan dia sebagai bahan bakar dekat dalam kehidupan kita. Okay, selain tu juga, dekat sekitaran paya bakau ni ada lebih kurang 120 juta manusia yang tinggal berdekatan dengan paya bakau. Okay, seterusnya daripada segi keuntungan yang paya bakau ni boleh bagi kepada ekonomi adalah kewujudan paya bakau ni boleh membawa kepada 33,000 sehingga 57,000 dolar US dollar. Okay, selain tu juga, okay, kalau kita nak tahu disebabkan kan kalau korang tengok tadi paya bakau ni dia punya akar tu macam banyak je kan akar dia tu, dia kuat semua tu. Jadi disebabkan akar dia ni banyak dan sangat kuat, dia boleh untuk membantu untuk melindungi kita punya pesisir pantai supaya pantai kita tak terhakis. Sebab kalau pantai kita terhakis nanti bolehlah menyebabkan tsunami, banjir dan sebagainya. Okey, seterusnya juga paya bakau ni dia boleh digunakan sebagai filter. Filter ni apa? Kan kita tahu kan dekat dalam dunia ni mesti ada je orang-orang yang tak bertanggungjawab yang dia akan buang sisa-sisa buangan lah, buang macam-macam lah dia buang dekat dalam sungai. Saya akan pick random lah based on Ami boleh mute sekejap kot? simple question. Sekejap Okey. Jadi disebabkan ada orang-orang yang tak bertanggungjawab ni kan, dia pergi buang bahan-bahan buangan semua tu. Jadi kita perlukan paya bakau ni. Sebab apa? Nanti paya bakau ni akar dia tu dia akan bantu untuk halang bahan-bahan buangan tu daripada masuk dekat kawasan laut. So that kehidupan dekat laut dapatlah hidup dengan sempurna. Okay, seterusnya kewujudan paya bakau ni juga dia dapatlah membantu ekonomi negara kita. Sebab apa? Sebab ada orang tak pernah tengok paya bakau. Jadi kalau kita jadikan kawasan paya bakau ni sebagai kawasan pelancongan, kita dapatlah tambah duit dekat kawasan tempat paya bakau tu, secara tak langsung kita dapat untuk tambah duit dekat dalam negara kita. Dan akhir sekali, disebabkan paya bakau ni dia hidup secara berkelompok kan, dia ada banyak-banyak. Okey, paya bakau ni boleh dekat kawasan paya bakau ni ada lebih kurang 3,000 spesies ikan yang boleh hidup dekat dalam within the mangrove ecosystem tu sendiri. So basically itulah antara faedah kenapa paya bakau ni penting dekat dalam kehidupan kita. Kenapa kita kena tahu tentang paya bakau. Okay, so akak harap korang dapatlah brief introduction tentang kewujudan paya bakau ni. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Amin. Terima kasih. Okay, semua boleh dengar Semua boleh dengar? Boleh Okay, so minta maaf lah tadi digangguan internet sikit. So kalau ada bunyi belakang-belakang tu, ada suara lain, itu kita maaf lah. So kita akan bahas tentang Arduino dengan sensor. Siapa-siapa yang tak faham boleh je tanya straight, cakap je dekat chat ke ataupun dekat mic ke, boleh panggil je. So Arduino ni lah nama alat dan sensor inilah pengesan lah. So kita pergi tengok jenis Arduino, kita ada Uno, ada Mega, ada LilyPad, ada Arduino BT, ada Arduino Nano dan juga Arduino Mini. So kebiasaannya kita akan menggunakan Arduino Uno lah. Arduino Uno ni macam paling basic, antara yang basic lah, paling simple. So kita akan terang pasal Arduino Uno. So Arduino Uno ni kita ada digital pins 0 hingga 13. Macam tengok dekat slide ni, ada 0 hingga 13 ada digital pin. Itu juga kita ada analog pin. Jadi sampai macam ni. So kita pula ada USB yang kita pakai. Yang ni untuk kita masukkan coding ke apa, kita buat code dan kita akan masukkan dalam Arduino. Dan juga untuk bagi power lah untuk hidupkan Arduino tu, boleh juga USB ni. Ataupun sebagai alternatif kita pakai external power battery. Kita pakai bateri untuk hidupkan Arduino ini. Dan Arduino ini dia ada brain dia ada otak dia iaitu microprocessor yang boleh compute semua benda kat sini. So tengok, sorry kalau ada background suara sikit. So dekat sini kita nak terang pasal sensor iaitu pengesan tu. Sensor is a device that measure physical input from its environment and convert it to data. So pengesan ni dia ukur apa-apa yang dekat environment dia dan dia tukarkan apa-apa yang dekat environment sekeliling kita kepada data yang boleh dibaca oleh manusia dan juga mesin, alat-alat.
So contoh physical input, apa-apa yang dekat persekitaran ni dia boleh ukur suhu, temperature, motion iaitu pergerakan, moisture iaitu kelembapan, air quality angin, air, dan juga light itu cahaya, dan juga banyak lagi lah yang kita boleh tengok sensor ni. So sensor ni kalau kita sekalikan dengan internet, kita pairkan dengan internet, dia boleh bagi kita information daripada jarak jauh. Dia boleh bagi information antara sensor juga orang lain. So kita akan kenalkan beberapa sensor yang biasa digunakan oleh orang-orang. So yang ni light dependent resistor ataupun nama Melayu dia perintang peka cahaya. Yang ni mestinya dah belajar lah dulu masa dekat KH kot, kalau ada ambil lah. So LDR sensor ni, pengesan ni dia boleh kesan antara ada cahaya atau tidak cahaya. Dia detect the presence of light. So application dia, macam mana kita nak gunakan dia dalam fire bakau, kita kesan antara dia malam ataupun siang. So bila kalau malam lah, contoh kita malam kan, dia tak detect cahaya, dan kita kata kita gunakan LDR ni, bila dia detect tu malam, dan kita akan bukakan lampu. So kalau siang, kita akan tutup lampu. Itu fungsi LDR ni. So next adalah raindrop sensor. Raindrop sensor ni dia berfungsi untuk mengesan water droplet, iaitu titisan air. Yang ni memang sesuai untuk kita kesan rain kalau ada hujan ke apa. Kalau dalam fire bakau, contoh kita duduk jauh dan kita nak tahu macam mana yang berlaku, apa situasi dekat mangrove, apa situasi dekat fire bakau, antara hujan atau tak hujan, yang ni sensor dia. So kalau ada apa-apa nak tanya soalan, tanyalah kalau ada. Kalau tak, saya teruskan je. Jadi yang ni infrared sensor. Infrared ni macam korang dah biasa kenal lah kot bunyi infrared. Ada yang pakai remote infrared, ada yang kita tahu macam mata ular pun dia pakai infrared. So infrared ni dia punya fungsi dia untuk detect mana-mana halangan kat depan. Mana-mana lah ada objek ke apa ke lalu kat depan, dia akan detect. So dalam fire bakau ni kita gunakan untuk detect macam sampah ataupun ikan ataupun haiwan, ataupun orang sendiri pun kalau duduk kat depan kita boleh detectkan dia. Ini kita boleh letak kat fire bakau lah. Dan yang lastly kita tengok ultrasonic sensor. Ni bukan speaker yang bulat-bulat tu bukan speaker, itu ultrasonic, nak bagi gelombang tu. So ultrasonic ni kalau kita tahu pun dalam dekat kapal selam lah, dia orang gunakan ultrasonic ni untuk detect jarak daripada kapal selam tu dengan dasar laut ke ataupun ikan kat sekeliling ke, dia akan detect objek. So dia akan detect, so fungsi ultrasonic sensor ni untuk dia detect distance, untuk dia mengukur jarak antara sensor tu, pengesan tu dengan objek sekeliling. So dalam mangrove kita boleh gunakan sensor ni, kita boleh gunakan kat fire bakau ni untuk detect, untuk mengesan jarak antara pokok. Kita boleh letak atas pokok dan dia akan ukur jarak antara pokok. Itu fungsi atau penat fungsi sensor. So Tinkercad pula. Yang ni kita dah kenal tentang dengan sensor. So Tinkercad ni adalah satu software ataupun website kita boleh guna Tinkercad ni untuk kita designkan 3D model. Contoh kita nak buat kereta ke, rumah ke, yang blok-blok macam tu lah. Sama lah macam Minecraft sikit tapi lain sikit lah. So yang keduanya kita boleh buat circuit. Kita buat circuit, kita sambung-sambung lampu dengan apa-apalah, resistor, bateri semua. Dan dalam Tinkercad ni adalah Arduino semua, dia ada tutorial tentang Arduino semua. Dan untuk programkan dia biasanya kita akan coding lah. Coding ni kalau yang dah padu-padu kita pakai language lah, kalau tak kita pakai code block. So macam mana nak guna Tinkercad ni, kita ada design yang pertama, yang kedua kita ada program, dan ketiga kita simulate. So awal kita design dulu, kita letak wire-wire, kita letak bateri, kita letak lampu, kita letak apa circuit dulu. Dan dekat program kita programkan antara dia nak menyala ke, tak menyala ke, itu pakai language C++. Atau dekat sini Tinkercad disediakan code block, yang tu yang paling senang lah, yang kita boleh baca je, kita tak perlu kod-kod. Dan lepas kita program tu, kita akan simulatekan dia, simulasikan dia untuk macam mana output dia, macam mana penghasilan kita buat program tadi dengan circuit tadi. So nak tahu macam mana Tinkercad berfungsi, kita kena tanya Abang Azman. Abang Azman? Okey, terima kasih Abang. Okey, sebelum tu saya ada persoalan kat adik-adik. Korang ni daripada aliran apa? Korang ada ambil accounting ke, sains ke? Sains. Sains, semua sains stream lah. Jadi patutnya korang, kalau tak silap korang ada belajar kan Arduino ni dalam KH? Ada? Kita orang tak belajar KH. Oh, tak ada KH
Tapi Fizik? korang pernah KH bukan country ke? Tu water form. Kalau wire-wire tu physics kan? tak bukan, tak silap, ada pernah tengok dalam buku teks ada Arduino. Tapi korang ada belajar sebelum ni? Pernah belajar? Tak pernah lagi kan? Okay. Jadi macam tu, okay, sekejap saya share, saya ajar korang. Okay. Mula-mula pergi, korang ada internet kan? Pergi ni. Tengok kat chat ni ada link. Tapi korang kena login pakai akaun, Google account korang. Okay, korang buka link tu, tiket ni. So siapa yang di internet laju semua tu bolehlah nak try tiket tu. Digalakkan cuba lah kalau Digalakkan cuba. kalau korang tak. Okay, mula korang login dulu kat sini. Kita buat step by step lah. Tadi kan internet sini slow sikit. Okay, kita sign in dulu. So sign in, korang sign in pakai email ke better sign in pakai Google lah sebab senang sikit. Sign in kan, pakai Google, nanti dia korang pilih account. Kalau laju sangat cakap Kalau tak dapat follow cakap tak apa. Kita boleh buat slow-slow. Okay, korang pergi dah login. Korang pergi kat circuit sini. Okay, korang pilih create new circuit. Okay, jadi untuk hari ni saya nak ajar korang macam mana nak pakai Tinkercad ni lah. Dia macam mana kita nak buat coding, simulasi coding pakai kalau kita tak ada hardware, yang kita tak ada barang-barang ni yang kalau korang tak dia sebenarnya bentuk macam korang nampak, dia bentuk dia sebenarnya macam ni. Tapi kita gunakan simulation lah untuk ajar. Okay, kita pergi kat komponen, cari Arduino. Okay, korang boleh follow tak? Dia kata internet ni. Korang okay tak? Okay. Bila ni okey ke? Kalau okey, okay. Kita pergi tekan yang ambil yang button ni. Lepas tu korang letak kat whiteboard ni. Tekan je, nanti dia akan keluar. Internet pun sampai. Ni. Okay. Jadi kita yang apa kita nak buat hari ni untuk belajar input dengan output untuk Arduino. Okay, jadi kita pergi lepas dah letak ni kat sini, kita pergi ke komponen basic, kita tekan LED pula. Tekan LED, letak kat atas ni. Okay, jadi apa kita nak buat, bila kita punya purpose, kita nak buat ni, bila kita tekan butang ni, lampu menyala. Kita nak ajar basic lah. Okay, lepas tu anode ni korang letak ke pin tak kisah 13 ke 12 ke 11 je. Pin 13 ke 12 ke 11 tak kisah. Lepas tu cathode ni korang tarik letak ke ground. Okay, bila korang dah buat macam tu, okay, lepas tu kita pergi ke code. Okay, kat sini dia ada block kita, jadi saya nak ajar korang pakai block lah sebab dia ada yang coding. Tapi coding tu mungkin susah sikit nak nampak. Jadi kita ajar block. Jadi penerangan kat block ni, bila kita tekan butang, dia akan menyala. Lampu akan menyala lah. Jadi okay, kita buang kat sini, kita buang dulu tarik yang biru ni, set built-in LED to high, kita buang. Lepas tu set built-in LED tu low, kita buang.
Okay, lepas tu kita ambil yang kat sini ada block ni, kat sini ada output. Output kita ambil set pin 0 to high ni kita letak kat sini, bawah command turn on LED. Lepas tu kita ambil juga yang set pin 0 to high ni ke bawah command turn LED off. Okay. Jadi penerangan dia ni kod ni, kita dia punya flow dia, flow dia bila kita tekan button, dia baca daripada korang, dia input, dia baca input ni adalah dia baca nilai lah daripada butang ni. Butang ni bila kita tekan, dia bagi input high. Dia akan baca daripada pin nombor 2 sebab kat sini button state to digital read pin 2. Pin 2 ni maksudnya yang ni lah sebab ni pin 2. Jadi dia akan baca button state. Button state is, button state tu adalah nilai di butang. Bila kita tak tekan, dia bagi nilai dia low. Tiada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bila kita tekan, dia bagi nilai kat pin 2 ni high. Maksudnya ada sesuatu, ada butang ditekan. Jadi kat sini kita tukar set pin. LED kita pin apa? Kita letak apa kat sini? Kalau kita letak pin 12, letak set pin LED to 12, to high. Sebab kita nak turn LED on. Bila turn LED on, kita bagi high. Lepas tu kat sini, set pin, untuk matikan LED, kita letak set pin 12 juga, to low. Low bila, jadi kat sini dia ada loop out. Loop ni macam, ada condition. Condition adalah bersyarat lah, bila butang ditekan, LED akan hidup. Dan jika butang tidak ditekan, LED tak akan hidup. Jadi bila dah jadi macam ni, kita boleh tekan start simulation. Lepas tu kita boleh tutup yang ni. Kalau nak tutup atau buka ni, tekan kod kat sini. Jadi bila kita dah start simulation, kita tekan. Nampak LED ni nyala. Korang boleh follow tak? Tak betul-betul, kalau tak boleh follow pun at least tahu lah macam mana nak pakai kan. Dia ada, kalau dia macam ni lah. Jadi macam ni lah. Dia ini, kita dah berjaya buat LED hidup, nak mati atau hidupkan LED. Nampak? Bila saya tekan, dia hidup. Bila saya lepas, dia mati. Jadi saya nak ajar, saya tunjuk untuk ni je lah. Nanti kalau ada korang nak belajar yang lain, next saya nak tunjuk contoh je kat slide untuk pakai ultrasonic pula. Kita kembali ke Amir punya presentation. Next kita buat untuk ultrasonic. Ultrasonic ni macam yang Abang Amir cakap tadi, dia ajar untuk dia untuk baca jarak daripada daripada sensor ke sesuatu halangan. Halangan tu tak kisah. Kalau mungkin dalam konteks mangrove paya bakau, kita nak cari contoh haiwan, nak tahu haiwan tu berapa meter, berapa jauh daripada kita punya sensor. Jadi next kita tunjuk contoh je lah. Kita pergi kat yang Arduino tu, kita ambil ultrasonic next slide. Kita ambil ultrasonic rangefinder. Yang ni kita ambil, lepas tu letak kat dia punya kat dia punya whiteboard tu. Lepas tu next, kita just tekan start simulation dan kita tekan code. Next slide. Bila tekan code, kita tekan ke serial monitor tu. Bila tekan serial monitor, kita nampak nilai dia, sebab yang ni simulasi, jadi kita boleh letak, kita boleh ubah-ubah je halangan tu nak ada kat mana. Jadi next slide. Kita nampak yang bola tu, kita boleh alihkan dia. Jadi kita boleh lah macam nak try untuk tengok dia berapa cm daripada halangan. Bila kita letak ke depan, dia punya nilai bacaan akan berbeza lah. Dia akan selari dengan yang kita adjust kat ultrasonic sensor ni, kat halangan dalam simulation ni. Jadi lepas tu saya sekarang saya nak pass kepada Umu untuk Internet of Things. Kak Umu. Boleh dengar ke suara saya?
Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, saya akan sambung dengan tajuk yang last kita, which is IoT, Internet of Things. Ada sesiapa pernah dengar ke pasal IoT? Tak. Pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah? Okay, tak apa. Tak pernah. So, secara ringkas dia, IoT ni dia punya ringkasan daripada Internet of Things. So, sebelum saya cakap lebih lagi pasal IoT ni, jom kita tengok video ni dulu so korang boleh lagi faham, boleh nampak apa tu IoT. Okay, Amir boleh tolong mainkan. Okay, korang dengar kan? From smartphone connected speakers and Wi-Fi connected light bulbs to traffic sensing streetlights and self-driving cars, all these devices and many, many more are connected to the internet and each other to form what's referred to as the Internet of Things. Engineers have employed connected devices since the space race, but it's only in today's networked world that internet-enabled or embedded devices have taken off for consumers. An embedded device has 3 key properties. First off, it's likely a physical appliance or gadget like the Fitbit or Amazon Echo. Second, it collects data like temperature, vibration, movement, and speech from the environment around it. And third, it can connect to a network to share that data with nearby devices and the wider internet. Now, these devices are useful on their own, but when they start talking and sharing data, they form a collective greater than the sum of their parts. In your home, a smart mattress can track your heart rate and sleep patterns to help you get a better night's rest. But a network of smart mattresses, fall detection monitors, and floor sensors can work together to keep residents in an assisted living facility safe from injury. With a smart fridge, you can dictate a shopping list or see what's inside from anywhere with built-in cameras. But in produce supply chains, smart refrigerated containers might someday react to levels of ethylene, a gas fruit emits as it ripens, to help minimize food waste and make sure what you're buying is at its freshest. A smart thermostat uses phone location and motion sensors to tell when you're home and might lower the heat to save energy when you're away. But a network of these thermostats could report back to a smart electric grid to help a regional utility get the most out of its renewable electricity sources. As more devices collect more data and share that data across larger networks, the Internet of Things has great potential not just for convenience at home, but for society at large. That's enough for today. Home, dim those lights. Okay. So korang nampak sikit kan IoT tu macam mana? Macam mana dia work, macam mana IoT tu dia punya application. Nampak kan? So secara ringkas tak ke? Kejap. Okay, sorry, internet saya macam lagging sikit. Okay, so saya sambung apa tu IoT. Okay, so IoT ni dia singkatan untuk Internet of Things, macam tadi yang korang tengok. Dia ni macam satu konsep di mana kita punya peralatan, mesin or sensor ataupun device yang kita guna tu, kita hubungkan dia dengan internet. So lepas tu dia akan ada pengumpulan data ataupun pemindahan data through the network. Network tu in Malay adalah rangkaian lah. Okay, so macam dalam contoh tadi, korang ingat tak contoh yang dia kasih berkaitan IoT tu apa? Macam smart home kan? Ada kan dia cakap pasal smart home? Okay, so smart home ni dia macam bila barang dekat rumah kita tu, benda perabot yang kita guna dalam rumah kita tu, dia dipintalkan, so dihubungkan dengan internet, so kita akan boleh kontrol dia guna satu alat je. Contohnya kita boleh kontrol guna kita punya smartphone, apps dalam smartphone kita. So benda ni akan mudahkan kita lah. Kalau korang tengok dalam contoh dalam slide tu, nampak kan? Dia punya gambar tu, dia pegang tablet, okay, and then dia boleh control dia punya garage, dia punya lampu.
So semua ni adalah Internet of Things, IoT. Okay, nampak dia punya konsep. Okay, so kita boleh control dia guna phone je. Contoh kita nak tutup lampu garage ke, CCTV rumah kita ke. Itu adalah contoh IoT. Okay, so next. Okay, so IoT ni dia ada kebaikan juga, dia ada keburukan juga. So kalau kita pergi tengok dia punya kebaikan dulu, kebaikan IoT ni kepada kita sendiri, salah satunya adalah first sekali dia punya easy access. Easy access ni senang untuk kita dapatkan maklumat daripada mana kita duduk. So contoh dekat gambar sebelah easy access tu, sebelah kanan tu adalah Google Maps. Okay, Google Maps ni kenapa dia senang? Kita dapat access kita punya location dengan guna phone je. So just on kita punya GPS je. Nampak kan? Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu yang kita guna just peta untuk tengok nak pergi mana, susah kan dengan bila kita ada IoT ni. Kita boleh tengok, kita guna Google Maps je untuk pergi mana-mana. Itu maksudnya kita dapat easy access lah dekat information. Okay, so yang kedua, kita dapat jimatkan masa, save the time. Okay, bila saya cakap pasal save the time, kita boleh tengok kita, zaman sekarang kita dah boleh tengok news dekat through our phone. Kita dapat beli barang pun secara online. And tengok sekarang Shopee pun, kita dah, walaupun musim pandemik ni, PKP ni, kita boleh beli barang and dia sampai ke rumah. Tak payah keluar dah untuk beratur untuk beli barang secara fizikal lagi dah. Okay, so tapi IoT ni juga ada keburukan dia. Okay, so next. Okay, so ni adalah antara keburukan disadvantage of IoT lah. So the first of all, dia punya privacy and security. So kemudian kita punya confidential information tu mungkin tak selamat dan mungkin akan ada hacker yang boleh hack kita punya information bila dah guna internet ni. So yang kedua berkenaan IoT ni juga lesser job. So bila lesser job ni dia akan kurangkan kita punya manpower. Maksudnya bila dah banyak device yang boleh buat kerja yang manusia boleh buat, benda tu boleh ganti kita punya tempat as pekerja. So itu antara contoh-contoh lah keburukan IoT. So itu saja daripada saya. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Okay, so next saya akan pass dekat Kak Farah untuk terangkan pasal Blink and also Speak. Okay. Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Okay. Boleh. So, ini contoh-contoh platform yang kita boleh pakai untuk tengok data yang kita dapat daripada sensor-sensor yang kita pakai tadi. Macam yang Abang Amir dah terangkan tadi. So, first Blink, app ni senang je, kita boleh dapat dekat Google Store or App Store and install je dalam phone. Lepas tu, app ni nanti dia connect dengan microcontroller yang macam tadi, contohnya Arduino. Lepas dia connect through Wi-Fi and then kita boleh tengok data yang sensor tu collect dekat phone kita je. Contoh macam ada contoh macam sensor suhu. So dekat by apps tu kita boleh tengok suhu berapa kat situ. So next slide. Okay. So ini apa yang Blink tu boleh buat. Blink ni senang untuk kita monitor macam saya cakap tadi untuk suhu. Boleh tengok sekarang real time punya suhu. Maksudnya kita ada kat tempat lain tapi kita letak kita punya app, kita punya sensor tu kat tempat lain. So kita boleh tahu okay berapa suhu dekat dalam bilik tu. Walaupun kita kat tempat lain sekarang, just pakai phone je. Okay, lepas tu contoh untuk Blink ni juga kita boleh control. Contohnya macam kita letak, kalau kita pilih function button dekat dalam Blink tu, lepas tu kita connect dengan hardware kita yang macam Abang Azman buat tadi, LED. So kita boleh, kalau macam tadi kita pakai hardware kan, kita tekan button kat situ. So kalau macam Blink ni kita tekan je dekat dalam Blink tu. So nanti on, lampu tu on, kalau off, lampu tu off. So untuk notification, contohnya kalau kita pakai RR sensor atau ultrasonic sensor, macam kalau dia boleh detect, kalau macam IR dia boleh detect motion. So even macam contoh kita letak benda ni kat rumah, so kalau kita kat luar, contoh kalau malam kan ada benda bergerak ke macam
sensor tu detect, nanti dia boleh blink tu akan hantar notification kat kita, oh ada orang, maksudnya ada motion detected lah macam tu. Okay, next slide. Okay, ini lebih kurang macam blink juga, tapi nama dia ThinkSpeak. So platform ni dia hantar data daripada sensor ke cloud, and then dia display dekat ThinkSpeak ni. Platform ni dia tukarkan data kita dalam bentuk graph or chart, and macam contoh kalau macam suhu kan, kita dalam satu masa dalam satu jam mesti suhu tu akan berubah. So dalam range masa tu dia akan collect suhu tu, nanti kita boleh tengok oh dalam pukul berapa suhu tu berapa macam tu. Okay, lepas tu ThinkSpeak ni juga boleh alert dekat user juga. Next slide please. Okay, hubungan sensor dengan IoT ni penting sebab diorang memerlukan sama sendiri, sebab daripada sensor dapat bacaan tu, tapi kalau tak ada platform yang nak tunjukkan dekat kita macam platform macam Blink tu atau ThinkSpeak nak tunjukkan dekat kita apa kita dapat, so macam kita macam apa yang kita dapat kan, sensor okay dah tu je. Okay, so macam sensor ni perlukan IoT untuk tunjuk maksudnya dalam dia boleh viewkan, dia tolong kita untuk viewkan data kita lah. So macam tapi antara dua ni pun dia perlukan ada yang macam perlukan bantuan juga, macam connection, macam Wi-Fi, Bluetooth ada, tapi mostly sekarang ada macam-macam, tapi mostly Wi-Fi famous jugalah, macam senang sebab kan mostly sekarang kat rumah kan ada Wi-Fi, so macam senang lah macam tu. So memang kalau tak ada connection pun susah juga untuk sensor dengan IoT ni untuk connect, untuk communicate. Okay, seterusnya saya akan paskan dekat Kak Atika untuk aktiviti kita hari ni. Terima kasih. Okay, untuk assessment. Sekejap Atika. Okay. Sekejap nampak sikit pun jadi So kita orang akan try share lagi satu video untuk korang tengok. Oh nice. Kak Umu nak share video macam mana implementation, macam mana contoh penggunaan IoT pakai hardware, pakai kalau demo sensor. Betul-betul. Cantik. 1 minit. Yang video ni kita orang buat sendiri, kita orang tunjuk penggunaan macam mana benda tu fungsi. Okay, yang ni video kita orang pakai, tadi kan kita orang explain pasal IR sensor kan. Okay, yang ni IR sensor. Okay, bila nampak belum play Dira. Okay, nampak bila benda ni bergerak, bila kereta tu lalu, lampu menyala. Nampak? Tu contoh untuk sensor tu. Bila kita dia infrared tu dia detect ada halangan tu dalam ni, case ni adalah kereta lah. Jadi dia lampu dia menyala. Kita orang buat coding untuk Arduino macam tu. Ada lagi contoh lain ke tak ada? Ada kejap lagi satu Lagi satu. Ultrasonic pun okey kot. Ultrasonic. Ni semua video ni just nak tunjuk macam mana sensor itu berfungsi lah. Kat dunia lah. Bukan pakai simulation je. Yang pakai alat-alat kita panggil hardware. Dan kita pakai coding tu kita panggil software. So benda ni memang kena ada dua-dua lah untuk diorang berfungsi dengan okey. Okay, yang ni kami guna
LDR. Oh, yang ni LDR, perintah peka cahaya. Okey, nampak? Bila kami tutup lampu, lampunya menyala, LED menyala. Maksudnya dia detect, bila dia detect tak ada lampu, lampu akan menyala. Jadi ni untuk perintah peka cahaya, light dependent resistant. Okey. Jadi itu contoh-contoh yang Arduino dan sensor berfungsi. Okey. Jadi kita teruskan kepada Kak Atikah untuk assessment. Untuk assessment ni adik-adik akan jawab dalam 20 soalan di Kahoot, iaitu macam 10 soalan yang berkaitan dengan IoT dan 10 soalan lagi untuk sensor. Seperti yang Abang Amir bagi tahu mula-mula tadi, siapa yang dapat tempat pertama, kedua dan ketiga akan dapat hadiah. Okay, so untuk cara nama Kahoot, adik-adik perlu search Kahoot di Google atau adik-adik boleh je scan QR code di slide untuk direct ke Kahoot. Lepas tu adik-adik pun letaklah nombor PIN dan nama adik untuk kita startkan Kahoot. Untuk nombor PIN saya akan share screen. Okay, semua boleh try buka Kahoot dulu ke? Link tu ada kat chat. Adik-adik boleh try, dekat phone pun boleh, dekat laptop pun boleh. Jom kita main game. Sebab Okay. Jom. Ada hadiah. Sebab Kahoot ni kita memang perlukan korang semua untuk main. Dan kita nak tengok korang faham ke tak. Betul-betul. Letak isi nama korang tau. So siapa yang bagi attention tadi masa kita orang ada terang, mungkin dia boleh jawab semua kot soalan tu. Dia akan ada hadiah lah. Soalan dia pun senang. Tak adalah susah sangat. Senang je, tak susah pun. Pilih-pilih je. Kenapa? Okay. Cik Yang lain dah dapat ke? Dah dapat buka yang lain? Ada sesiapa ada masalah ke tentang Kahoot ni? Kalau tak Internet sempat, slow ke? kita orang tunggu. Apa je? Tahu tak apa. Saya tahu je. Adi pernah main ke Kahoot ni? Ada. Adi pernah main ke? Pernah ya Arisa? Oh pernah main. So semua tahu dah ni macam mana nak guna. Okey lah. Hebat dah lah korang ni. Mana yang jejaka lah, tak ada suara. Haji mungkin. Tak nampak muka jejaka. Gampang dapat. Ada Aini. Dah nampak ni muka menang ni. Ahmad Hazim, Amir. Amir tengok. Ada Amir juga ke? Ada Amir. Aisyah, Amirul Haris. Amirul. Amirul ada. Okay. Akil. Okay. Kita lebih kurang ada 9 orang 9 orang belajar Nazim dah masuk, Amir dah masuk, Akil, Abdul ada, Arisa dah masuk, Haifa Imanina. Ya, Haifa okey ke? Okey. Jap. Okay. Tak apa. Tak apa Amir. Kita orang okey. Kita tunggu. So game Kahoot ni dia ada masa tau. Satu soalan tu lebih kurang 10 saat untuk jawab. So laju lah, siapa paling laju banyak makan dia. Kenapa rasa macam ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 2 orang. Haifa dengan Haifa dah masuk. Aisyah, Amir, Azim,
Amirul. Ini Ada Bro, lagi ya. ke kawan korang yang Ini bisyarah kan apa bro? Ke student, saya tak sure. Yang guna nama Muhammad Yusuf bin Alias. Saya tak sure. Itu evaluate kita ke kami ke student bro? Siapa tadi? Muhammad Yusuf bin Alias. Bukan panel. Itu student. Yang student. saya seorang je, satu grup satu panel. Alright. So siapa yang guna Muhammad Yusuf ni? Boleh. Soalan tadi, apakah fungsi soal seorang lagi. Orang luar. Okay. Maaf bro. Sorry saya. tak perasan. Okay, so semua dah join Okay. Semua dah ada nama kan? Okay. Ready Ready. Tengok dekat slide tu. Soalan ni dekat slide dekat phone nanti kita pilih jawapan. Okay. Start 1, 2, 3. Daripada Farisha. Nombor 2 jatuh kepada Umar. Dan nombor 1 dengan markah sebanyak 10,240 jatuh kepada Hafizuddin. Okay, soalan dia IoT bermaksud maksud IoT. Terbaik. Pilih ada 6 saat lagi. 5. Cepat. 2, 1. Ada 4 orang jawab hijau 4 orang betul. Dan salah pun tak apa. Ada yang tak jawab juga ni, tak apa. Okay, next. Soalan. Amir. Bagus Amir ni, bagus. Nampak dah pemenang-pemenang dia. So, soalan dia pernyataan apa yang paling sesuai dengan Internet of Things? Dua orang je tapi betul bagus. Okay, next. Alah, ada yang left lah. Sian. Internet tu. So, apa faedah menggunakan IoT? 10 saat. Ni seorang je. Okay. Kalau siapa yang dah Ni lagi bagus. Oh ya ni senang sangat kot ni. Ada nama orang betul. Baik. Wah, Amir masih tinggi warisan mengejar pun. Hebat. Bagus. IoT membantu organisasi meningkatkan kecekapan dan produktiviti proses dan operasi pembuatan. Betul atau salah? Cepat. Senang je ni. Baiklah. Ramai. Wah, hebatlah Arisa ni. Menghubungkan objek mati ke rangkaian dengan sensi pintar. Ainin, sorry lah ini. Menghubungkan objek mati rangkaian dan sensi pintar. Okay. Syamil tinggi sangat ni 4,000. Jauh tinggal. Kan yang Aisyah dengan Arisa tengah compete. Siapakah yang bakal
mendapatkan hadiah tempat kedua dan ketiga. Komponen IoT menggunakan rangkaian komputer berwayar atau tanpa wayar untuk menghubung dan berkomunikasi. Betul ke salah? Betul. Apa yang betul? Bagus. Oi. Okay, soalan seterusnya. Telefon pintar, jam tangan pintar, kereta, peti sejuk adalah semua komponen IoT. Betul ke salah? Salah ni rasanya. Apa dia lah je. Jangan percaya. Kereta pandai. Disclaimer. Apa Dira? Jangan ikut sangat ni. Ready buat. Okey, soalan seterusnya. Pilih satu kelebihan IoT. Ini kalau salahnya bahaya ni. Ada juga yang pilihan tu. Tak apa. Okey, next. Wah, Ami ni memang hebat betul Wah, adik saya expect in the game. Okay, antara berikut yang manakah merupakan kelemahan penggunaan IoT? Nampak cara ramai faham je. Okey, bagus. Okey. Ramai dah biasa dengan IoT ni. Hebatlah Amir. Itulah. Ini pelajar Apa banyak ada lecturer ni. adik saya tu sensor. Pandai sangat ni. Apa itu sensor? Okay. Bagus. Semua betul. Nanti mengesah atau mengesah? Atau mengesah. Aisyah sempat lagi nak ni jauh. Apakah faedah IoT dan sensor untuk ekosistem paya bakau? Tiga je choice. Okey. Agak mengelirukan tapi tak apa ya. Apakah fungsi LDR untuk ekosistem paya bakau? LDR yang tadi saya ajar, lampu buka tutup. Oh, lampu Bukan air ke? Ada pin. Jangan ajar sesat. Okay, betul. Objek tu ultrasonic Objek tu bukan IR ke? Apakah boleh juga. fungsi sensor IR untuk ekosistem paya bakau? Bagi tahu dah. Tu bagi tahu pula. Tak tahu lah salah bocor. Hazim mendahului. Azim kejar. Wah. Prof tolong ke? Tak adil ada penolong ni. Wah. Apakah fungsi ultrasonic sensor untuk ekosistem paya bakau? Ultrasonic yang tadi yang saya tunjuk dalam slide. Video pun ada tadi. Pandai. Bagus. Bagus. Apakah perisai yang kita gunakan untuk menghasilkan 3D model? Software apa kita guna tadi Tadi yang Abang Hazman tunjuk. Tindakat Tengok elok ada perbezaan tu. Oi, sahaja tengah mengejar Apakah fungsi aplikasi Blink?
Okay, itu agak mengelirukan, tak apa. Tukar fungsi think speed. Okay, kita ada satu soalan lagi lepas ni. Lepas tu habis. Soalan. Bagus. Okay, soalan terakhir. Saya nampak ke siapa menang ni. Ini adalah kelebihan menggunakan sensor kecuali Ini bukan kelebihan kecuali. Saya rasa memberikan hasil yang salah. Alright. Okay. Tanya. Sekejap, screenshot jap. Ui, semua beza satu soalan je. Ada dekat korang bertiga. Okay. Boleh tak kalau siapa nama ni? Amir, Hazim dengan Aisyah, korang tulis korang punya details, nama, nombor telefon dengan alamat dekat chat ni. Tulis nombor telefonnya korang WhatsApp nanti. Tak ada. Boleh juga korang tulis nombor telefon, nanti saya WhatsApp. Tapi tulis nama jangan tak tulis, saya tak tahu siapa. Tulis dekat chat Okay, jadi tahniah semua. Tahniah korang. Yang lain pun tahniah juga. Tahniah juga. Terima kasih juga sebab sejam bersama kami. Kita orang punya. Okay, ni sekarang ni ada sijil Betul. Kita nak bagi sijil. Jadi minta jasa baik semua untuk isi Google Form. Tu yang Abang Amir share tu korang isi. Nanti korang dapat sijil. Kat komen, kat chat. Tekan dekat link tu dekat chat tu. Lepas tu isi Google Form. Amir dan okay, jadi Hazim je tinggal. Hazim. Sebelum nak sesi fotografi nak tanya korang apa ni? Cita-cita korang lepas nak habis belajar ni. Lepas SPM nanti nak jadi apa? Doktor ke lepas tengok engineering nak jadi engineering pula? Nak jadi engineer. Apa, tak fikir lagi. Engineer? Tak fikir lagi. Tak fikir. SPM ada sama engineer. Ada tu Amir. Tadi dah menang lah. Tak tahu. Wah, hebat. Tak tahu Bagus. Kan ada penolong ni. Yang lain? Lawyer. Tak tahu. Aisyah ambil sains Oh, ambil sains. Aisyah selalu berdebat ke? Nak jadi lawyer ni? Kena cuti debat. Dermatologis. Kak Dira ni pandai debat. Oh, dermatologis. Aduh, hebat. Buat pilot. Yang ni kena masuk engineering lah. Dan nama pun dah sesuai nama-nama pilot tu. Amirul Haris. Sedap nama. InsyaAllah boleh tu. Tak ada seorang nak jadi engineer. yang tak ada orang yang bidang komputer ke. Macam kita orang. Yang bidang komputer ke. Hazim. Hazim nak jadi engineer Hazim. Akil. Haifah. Semua diam tak tahu. Tak tahu nak jadi apa. Nanti Banyak lagi masa korang boleh explore apa sebenarnya yang korang minat. Betul. Daripada kita orang peperangan kita orang tadi tentang IoT, tentang sensor, korang macam daripada rate 1 hingga 10, berapa yang korang faham? Boleh bagi lah. Boleh bagi tahu. Berapa? Jujur. Letak je dekat chat tu. Letak je dekat chat, kita orang baca. 1 hingga 10. Scale dia. 85. 10. 100. Ni puji lebih-lebih tak dapat hadiah Ini tak ada hadiah Aduh. Lagi yang lain? Yang lain macam mana? Akil 9, 10. Okey, lagi. Okey. Azim ada? Ada. Okey je, jangan risau. Tak apa, kita okey. Kalau tak faham tak apa. Ini pengenalan dulu. Kita nak bagi apa pengenalan dekat korang. Kalau korang macam nak tahu lebih lanjut ke, boleh je nanti sila je nak tanya
kita orang. Nanti Aku juga kena. Kak Ira. Boleh je. Nanti kalau ada persoalan nanti Kak Ira boleh paskan kat kita orang. Nanti kita orang boleh jawab dan lepas balik ke channel. Tiba berminat nak ambil engineering ke, boleh je. Untuk pengetahuan korang, kita orang engineer yang bahagian komputer. Bakal engineer. Bakal engineer, belum lagi ada duit. Dalam 2 bulan lagi. Bahagian yang macam tu lah. Apa Asma tak sabar Kalau nak cari duit tu. Kalau ada yang berminat untuk study komputer ke, communication ke, nak tahu apa yang dia ajar dekat course ke, bolehlah contact Gira ke, Kak Gira ataupun saya sendiri. Nanti kita orang akan letak nombor telefon kita orang dekat channel. Siapa je boleh. Okay, kita akan letak nombor phone. Okay, untuk next sesi fotografi, korang boleh tak bukakan kamera dulu? Buka kamera. Okay, semua buka kamera kita nak ambil gambar. Yang tadi tengok Aisyah, dah tengok Arisa, dah tengok Amir. Apa orang buka kamera dah? Siapa lagi? Hazim, Aisyah dah. Aini ni maybe susah sikit kot. Dia ada problem internet kan. So tak apalah kalau Aini tak boleh buka tak apa. Amirul Haris, Amirul, Akil. Benda, saya tak buka kamera. Okay, tak apa Prof. Tak apa Prof, thank you. Okay je. Siapa lagi tak buka? Haifa on the way kot. Okay, ini dah okey dah sikit. Okay, Haifa dah buka. Kecil je. Semua muda-muda lagi. Apa dia dah? Semua muda-muda lagi. Dia baru 16 tahun Yalah, muda lagi. Kecil je. Comel-comel je. Rasa macam tu pula. Tapi saya kita tak tu pun. Kita orang muda je. Okay. CDN semua nak ambil gambar. Semua dah buka Saya tengok semua. Ada anak Cik Khairil Azim ni anak geng Atrophy Committee ni. Bukan anak proper. Tolong saya live kan ke FB tadi. Bukan anak saya tak ada umur. Ingat ini ada Prof. Tapi anak saya ada nama Azim, form 5. Form 5. Semua dah buka belum? Sekejap Okay, semua dah buka Semua dah sedia? Dah. Okay. Buatlah piece ke apa? Okay, kira 1, 2, 3. Okay, dah ambil. Okay, terima kasih. Tahniah Kak Puan. Okay. Jangan lupa record Dah record kan tadi? Dah record. Okay. Isnin nanti kita cek tu balik. Okay, Assalamualaikum. Okay. Google Form semua. Google Form semua dah isi dah? Penting tu. Certificate CJ. Bagi CJ kat korang. Untuk dapat toko nak mohon UPU. So nombor telefon Nombor telefon yang menang tu saya dah ambil dah. Nanti saya akan WhatsApp korang lah untuk details nak bagi hadiah. Tu kalau korang nak contact, korang boleh contact nak ada persoalan pasal apa-apa, boleh contact Amir Zuhair. Okay, kalau tak apa, kalau nanti kalau ada persoalan lain nanti Amir boleh panjangkan kat kita orang. Boleh. Lepas tu terima kasih banyak-banyak sebab datang untuk program hari ni. Kalau minta maaf kalau ada banyak lag sikit lepas tu tak cukup info. Lepas tu apa lagi rugilah tak boleh jumpa orang. Terima kasih sebab betul. Patutnya pergi jumpa physical kan. Patutnya. Kalau tak banyak boleh main game, ada robot lagi nak tunjuk. Dah prepare dah. Abang Azman dah ada tu dah, kereta tu. Nak tunjuk perkhidmatan. Tapi itulah tak ada rezeki tak apa, insyaAllah. Next time insyaAllah ada.
Ada rezeki. Oh, thank you sis Amro. Ah, Okay, okay. sama-sama sis. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama. sebab tumpukan perhatian. Kita orang mendoakan korang jadi orang yang berjaya pada masa depan. Bye. Bye-bye. Okay. Bye. Thank you semua. Okay, Isro. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Okay. Bye. Bye. Bye-bye semua. Bye.